Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik pada kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudian dapat duduk satu majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, juga menselawati ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis pengajian kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih yang dikarang oleh Maulana Husnul Hizam bin Hamzah hafizahullah taala. Semoga pembacaan kitab ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan terhadap janji-janji yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dah masuk hampir habis bab keempat, iaitu berkenaan dengan azab kubur, berkenaan dengan tajuk azab kubur, iaitu muka surat 383, muka surat 383. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hadis 127 mengikut susunan hadis, dan kemudian hadis yang ketiga mengikut susunan bab ialah setiap, di bawah tajuk setiap orang akan ditunjukkan tempatnya di syurga atau neraka di dalam kubur. Wa bihi qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi in kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannati wa in kana min ahli an-nari famin ahli an-nari fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang daripada kamu mati, akan ditunjukkan kepadanya tempat duduknya pada waktu pagi dan petang. Jika dia ialah ahli syurga, maka ditunjukkan tempat duduk ahli syurga, dan jika dia ialah ahli neraka, maka akan ditunjukkan tempat duduk ahli neraka. Lalu dikatakan, ini tempat duduk kamu, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik. Jadi hadis ini bagaimana kita dapat lihat, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam kubur. Kalau sebelum ni kita dah dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan hantar malaikat bertanya soalan-soalan, kemudian bagi mereka yang tidak dapat menjawab soalan-soalan yang ditanya akan dipukul dengan tukul yang diperbuat daripada besi. Maka dalam hadis ini adalah berkenaan dengan apa yang dibentangkan, diperlihatkan kepada
mereka yang masuk ke dalam kubur. Baik. Penerangan bil ghadati wal asyi, iaitu boleh merujuk kepada siang dan malam, atau sepanjang siang dan malam, yakni sepanjang masa. Jadi ada apakah maksud bil ghadati wal asyi? Ghadat mana pagi, asyi mana petang. Jadi maksud dia ialah pada waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan kepada ahli kubur ini dengan tempat duduk dia nanti yang dia akan dia akan pergi. Baik, ataupun maksud di sini ialah sepanjang masa dia akan lihat di manakah tempat duduk dia. Jadi kalaulah tempat duduk dia tadi neraka, wal iyazbillah, maka pastilah penyesalan demi penyesalan akan timbul, dan setiap masa penyesalan tadi ada dalam diri dia. Bagaimana satu ahli syurga, dalam hadis ada juga beberapa hadis yang kita lalui sebelum ni, dari terangkan orang yang mana dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ditunjukkan juga kedudukan atau tempatnya dalam neraka kalau dia tak taat. Kalau dia tak taat, maknanya ini tempat kamu kalau kamu tak taat. Jadi bila dapat kedudukan dalam syurga, maka dia akan rasa betapa bersyukurnya, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian orang yang ahli neraka diperlihatkan kepadanya bagaimana di dalam syurga, supaya penyesalan dia tadi betul-betul dia menyesal apa yang telah diperlakukan dalam kehidupan dunia, dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, maka dia akan menyesal demi penyesalan di dalam sepanjang di dalam kehidupan akhirat tadi. Baik. Jika dia ahli syurga, ditunjukkan tempatnya di syurga, dan jika ahli neraka, ditunjukkan tempatnya di neraka. Haza maq'aduka. Baik, musyarun ilaih adalah mahzuf di sini. Baik, musyarun ilaih ni apa dia tuan-tuan? Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada isim isyarah, iaitu kita gunakan lafaz haza ataupun zalika, ini ataupun itu. Terjemah dia tilka untuk muannas, hazihi, ini itu untuk muannas. Baik, jadi setiap isim isyarah ni dia ada musyarun ilaih dia. Kepada apa yang nak diisyaratkan? Dalam hadis ini disebut haza maq'aduka, ini tempat duduk kamu. Apa maksud dia? Baik. Jadi musyarun ilaih dia apa yang nak ditunjukkan, yang diisyaratkan. Terjemah musyarun ilaih itu yang diisyaratkan kepadanya. Yang diisyaratkan kepadanya di sini adalah mahzuf, yakni tersembunyi, tidak ditulis di sini. Iaitu ada dua kemungkinan, iaitu tempat yang ditunjukkan inilah tempat duduk kamu. Maknanya nanti diperlihatkan bagi ahli kubur tempat dia nanti dalam syurga. Ini dia syurga kamu, mahligai kamu, ini bilik-bilik dia, ini bidadari dia, ini nikmat-nikmat yang kamu akan lihat, kamu akan dapat nanti. Belum lagi cuma bayangan dia dah ada tuan-tuan. Bagaimana dalam hadis yang disebutkan sebelum ini, iaitu dibukakan bagaimana ada bayangan daripada syurga tadi, pintu-pintu, tingkap-tingkap bauan yang harum daripada syurga tadi akan masuk ke dalam kubur ahli kubur ini. Manakala mereka yang mana ahli neraka, maka dibukakan tingkap dan pintu-pintu dari neraka sehingga bahangnya dapat dirasai bagi ahli kubur ini. Baik, semoga Allah SWT pelihara kita daripada azab di dalam kubur ini. Baik. Jadi dalam musyarun ilaih di sini mahzuf, iaitu tempat yang ditunjukkan, inilah tempat duduk kamu. Maknanya bila dia lihat, maka akan rasa seronok nak pergi nanti. Nanti nak masuk dalam syurga, tempat ini sudah diperlihatkan. Baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan engkau di sana. Atau boleh juga hazal qabru, hazal qabru maq'aduka, kubur ini kubur inilah tempat duduk kamu. Itu satu lagi tafsir, haza maq'aduka ataupun hazal qabru maq'aduka, kubur inilah tempat duduk kamu. Di sini tempat duduk kamu, nanti tempat duduk kamu yang dekat akhirat lain pula, dekat syurga ataupun neraka itu lain. Apa yang kamu lalui di sini hanyalah sedikit sahaja
bayangan daripada syurga ataupun neraka. Baik. Dan akan datang di sanalah tempat kamu. Seterusnya dikatakan kepada seorang syekh. Baik, siapakah syekh di sini? Syekh di sini nama beliau adalah Imam Jalaluddin Bukhari, yang mana beliau telah mendakwah raja, iaitu Raja Mongol, untuk memeluk agama Islam. Maka ditanya kepada beliau, siapakah yang lebih baik di antara kamu atau anjing ini? Ketika dia sampaikan dakwah tadi, maka dia dapat tentangan, maka orang kata kepada dia macam-macam, maka ada orang yang mengatakan dia begini, di antara engkau dengan anjing ini, siapakah yang lebih mulia, lebih baik? Maka Syekh tadi menjawab, jika aku adalah ahli neraka, maka anjing inilah lebih baik daripada aku. Sebab ahli neraka bermakna dia adalah orang-orang yang mengikut hawa nafsu, yang mana Allah Ta'ala merakamkan dalam Al-Quran, di mana orang yang mana mengikut hawa nafsu, tidak taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka ini lebih teruk daripada binatang-binatang. Lebih buruk lagi, balhum adal, bahkan lebih lagi teruknya daripada binatang-binatang ternakan. Baik, jadi sebab itulah beliau mengatakan begitu, iaitu kalaulah aku ini adalah ahli neraka, nescaya anjing ini adalah lebih mulia daripada aku. Dan beliau kata lagi, jika aku adalah ahli syurga, maka aku adalah lebih baik daripada anjing ini. Iaitu ini adalah perkara yang hak, di mana manusia itu mulia kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan mulia kerana diri kita. Memang betul, Allah Taala mengangkat kita, Allah Taala sebut kita ni fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian, tetapi itu bukanlah mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang membezakan dia adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya hadis yang berikutnya. Perempuan Yahudi mengkhabarkan tentang azab kubur. An Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fa zakarat azabal qabri faqalat laha a'azakillahu min azabil qabri. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa seorang wanita Yahudi telah bertemu dengannya lalu menceritakan tentang azab kubur. Lalu dia berkata, semoga Allah melindungi kamu daripada azab kubur. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, azab kubur itu benar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa berlindung dari azab kubur selepas solat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau menceritakan satu peristiwa yang mana dalam peristiwa ini menggambarkan kepada kita ialah berkenaan dengan adanya azab kubur yang telah diberitahu, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau didatangi oleh satu orang perempuan Yahudi, masuk berjumpa beliau. Dalam hadis ni disebut dakhalat alaiha, masuk berjumpa. Jadi berjumpanya tu di mana? Iaitu di dalam rumah beliau lah, di dalam bilik beliau tu, iaitu hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana rumah beliau dengan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal rumah Sayyidatina Aisyah ni dia luar daripada kawasan masjid. Dia luar daripada kawasan masjid, tak termasuk dalam kawasan masjid. Kemudian masjid dibesarkan pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka rumah beliau sudah termasuk daripada dalam masjid. Jadi kalau orang Wahabi ni dia tak setujulah kalau ada kubur di dalam masjid.
Tapi hakikatnya bagaimana masjid Nabi SAW itu perkuburan itu makam baginda Nabi SAW itu adalah berada dalam rumah Sayyidatina Aisyah, yang berada betul-betul di dalam raudhah, dekat berdekatan depan daripada mimbar itu. Maka di sini adalah taman-taman syurga, di mana ini adalah tempat yang mulia. Tapi bukanlah bermaksud dia adalah asal sebab itu disebut hujrah, rumah bilik yang berada di luar masjid, itu asalnya. Jadi kalau bilik yang berada di dalam kawasan rumah, ada bilik-bilik itu dalam rumah, itu dipanggil mirdab. Mirdab. Jadi disebabkan keluasan masjid ini telah bertambah, maka telah masukkan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kawasan di dalam masjid. Jadi ini di antara benda yang mereka tidak suka, bahkan mereka nak keluarkan, nak dipindahkan. Ini perbahasan di kalangan mereka lah. Sebab itu Nabi SAW dah bagi tahu kepada sahabat-sahabat, para nabi, mereka akan dikuburkan, ditanam di mana mereka wafat. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Sayyidina Abu Bakar yang menceritakan kepada sahabat-sahabat ketika perdebatan di kalangan sahabat, di manakah ingin dimakamkan baginda Nabi SAW. Jadi akhirnya ia ditanam di situ. Jadi buat apa nak pindah-pindahkan lagi? Baik. Seterusnya berkenaan dengan di sini ada ringkasan daripada perawi, iaitu disebut perempuan Yahudi ini telah menyebut tentang azab kubur. Jadi mungkin ada banyak perkara yang disebut, tetapi beliau Sayyidatina Aisyah hanya menyebut secara general sahaja, iaitu tajuk yang beliau sebut kepada Sayyidatina Aisyah adalah berkenaan dengan azab kubur. Jadi bila mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tu mungkin Sayyidatina Aisyah tak tahu. Bila tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah menjawab, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu adalah hak. Baik, apa itu hak? Apa itu hak? Baik, ada dua. Satu kita terjemah dalam bahasa Melayu ni kita sebut benar. Hak itu adalah kebenaran. Ada lagi satu kalimah bahasa Melayu juga, tapi bahasa Arabnya berbeza, iaitu kalimah sidqun. Sidqun, sidq itu juga memberi makna benar. Itu juga memberi makna benar. Jadi apa bezanya di antara hak dan juga sidq? Baik, kalau sidqun itu maknanya ialah mutabiqul amri. Maknanya apa yang dikhabarkan itu mesti bertepatan dengan apa yang berlaku. Benda tu benar. Nah, itu mana mutabiqul amri. Tapi beza dengan hak ini disebut oleh alim ulama sebagai mutabaqal amri. Maknanya mesti mutabik, mesti bersesuaian dengan perkara yang berlaku. Sama ada orang percaya atau tak percaya, ia pasti benar. Itu maksudnya. Bila sebut kalimah hak, al-jannatu haq wan naru haq, Nabi bagi tahu di antara doa yang kita baca ketika sembahyang tahajud. Itu yang Nabi SAW ajar pada kita, dalam sembahyang tahajud kita baca doa. Di antaranya adalah tentang neraka, tentang syurga, tentang azab, dan Nabi SAW menyebut dengan kalimah hak. Memberi makna perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, walaupun di sisi manusia ada yang tak percaya, tak beriman, ataupun ada sebahagian yang percaya, tetap kita kena benarkan, tetap kita kena benarkan apa yang telah sampai daripada baginda Nabi SAW. Itu pasti benar. Bila Nabi sampaikan satu perkara, sahabat-sahabat percaya, yakin 100% apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sayyidina Abu Darda contohnya. Walaupun orang datang bagi tahu pada dia rumah kamu terbakar, dia tak percaya. Sebab dia yakin dengan sabdaan baginda bila baca doa yang dibaca, satu doa yang diajar oleh Nabi SAW ini, doa ini menjamin Allah Ta'ala akan selamatkan rumah kita daripada apa-apa bencana.
bila amalkan bacaan doa ini. Doa ni boleh tengok tuan-tuan dalam kitab Manzil yang dikarang oleh Maulana Talha rahimahullah taala, ya, di mana doa itu telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Sayyidina Abu Darda dan diamalkan oleh beliau. Sehinggalah bila datang perkhabaran bagi tahu kepada beliau rumah kamu terbakar, dia kata tak. Datang perkhabaran kali kedua baru bagi tahu rumah kamu tak terbakar. Yang terbakar rumah orang lain. Rumah kamu tak terbakar. Ini maknanya dia hak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dengan makna lafaz mutabaqul amri, ya, ditafsirkan kalimah hak itu. Baik. Bagaimanakah wanita Yahudi itu mengetahui berkenaan dengan azab kubur? Kemungkinan dia mengetahuinya daripada kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat pun membicarakan tentang perkara yang sama berkenaan dengan akhirat, nasihat-nasihat. Dan ada banyak lagi perkara-perkara juga yang dibincangkan di dalam kitab Taurat. Baik, selepas itu Nabi SAW tidak meninggalkan doa perlindungan daripada azab kubur. Jadi Nabi SAW sentiasa baca doa ni. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Sesungguhnya aku minta perlindungan. Kita minta perlindungan daripada azab kubur. Jadi Nabi baca ni sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Dalam hadis ini bagaimana disebut ba'da shalla salatan illa ta'awwadza billahi min azabil qabri. Iaitu Nabi SAW setiap kali lepas solat Nabi akan baca doa berkenaan dengan meminta perlindungan daripada azab kubur ini. Baik, di sini ada dua kemungkinan. Yang sebelumnya Nabi SAW tidak mengetahuinya tentang azab kubur. Akan tetapi setelah diwahyukan barulah Nabi SAW mengetahuinya. Jadi mungkin Nabi tak sampaikan perkara ini kepada sahabat kerana Nabi pun tak tahu. Ini salah satu yang ditafsirkan oleh alim ulama. Ditafsirkan oleh ulama mufassir. Kenapa Nabi tak bagi tahu kepada sahabat? Mungkin timbul persoalan, kenapa Nabi tak bagi tahu kepada sahabiah ataupun sahabat isteri Nabi pun tak tahu tentang azab kubur? Macam mana? Jadi mungkin sebelum tu Nabi tak tahu. Tetapi apabila wahyu dah datang, barulah Nabi SAW mengetahui perkara tersebut. Ini kemungkinan pertama. Baik, kemungkinan kedua ialah Nabi SAW sudah mengetahuinya, tetapi Nabi SAW tidak memohon perlindungan daripada azab kubur. Jadi Nabi selalu mungkin tak zahirkan bacaan doa meminta perlindungan daripada azab kubur ini, Nabi biasa tak baca. Jadi selepas peristiwa itu barulah Nabi SAW seringkali baca doa tadi untuk mengajar kepada umat ini. Baik. Setelah berlaku peristiwa ini barulah Nabi SAW mengambil berat dengan memohon perlindungan daripada azab kubur ini. Memohon perlindungan dengan secara perlahan, tetapi sekarang Nabi SAW kemungkinan ketiga. Baik, kemungkinan ketiga Nabi SAW mengetahui sebelum ini, akan tetapi Nabi SAW memohon perlindungan dengannya secara perlahan. Jadi bila Nabi SAW tak baca dengan kuat, jadi umat pun tak tahu apa yang didoa oleh Nabi SAW. Kita hari ini tahu doa-doa yang warid sampai kepada kita kerana Nabi SAW membacanya dengan kuat. Jadi ini menunjukkan bahawa sabitnya perbuatan membaca doa dengan suara yang jahar dengan kuat itu tidaklah bertentangan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Baik. Tetapi sekarang Nabi SAW menzahirkannya sebagai pemberitahuan kepada orang lain dan juga sebagai ta'limul ummah, mengajar kepada umat ini. Jadi Nabi SAW mungkin kemungkinan ketiga ini Nabi tak baca dengan kuat. Lepas saja peristiwa itu Nabi dah mula start baca dengan suara yang kuat supaya sahabat-sahabat dapat belajar apakah doa-doa yang dibaca. Apakah doa yang sepatutnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, di sini menunjukkan bacaan doa secara perlahan boleh dikuatkan atas dasar ta'limul ummah. Oleh itu apabila ada perhimpunan besar maka doa dibuat secara jahri, yakni secara kuat. Doa itu asalnya adalah sir, yakni secara perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita afdal adalah doa secara perlahan. Tetapi kalau nak ajar kepada makmum, kepada umat-umat, kepada pelajar-pelajar, budak-budak, kanak-kanak, maka tidak mengapa untuk seorang imam itu menjaharkan, menguatkan suaranya untuk mengajar kepada kita doa-doa. Mungkin doa-doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terutamanya, yang paling afdal. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh. Ada orang kata tak boleh baca kuat-kuat doa, seorang baca lalu ramai-ramai amin. Ini adalah bertentangan. Bila ramai-ramai maka itulah keperluannya. Itulah keperluannya untuk kita menguatkan suara supaya dapat dibuat doa secara ijtimai. Sesuatu amalan yang dilakukan secara ijtimai, maka bantuan Allah juga datangnya secara ijtimai, secara keseluruhan. Kan? Kita contohnya ramai-ramai bersepakat. Maka ini kesan dia bagus. Bagaimana Allah Taala pandang kita bila mana kita sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai umat, kita tak membezakan siapa-siapa pun di antara kita, kita sama saja. Tetapi apabila kita bermusuh-musuhan, tak bertegur siapa, memandang serong dengan amalan, apatah lagi dengan amalan agama. Ini yang berlaku tuan-tuan. Bila ada orang doa sebelah ni dengan suara yang kuat, ada sebahagian lain tarik muka. Ini berlaku di sebahagian tempat. Ini menyedihkan tuan-tuan. Menyebabkan hati kita sudah lagi tidak terpaut, bahkan saling caci mencaci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tasabbat ummati saqatat min ainillah." Apabila saling mencela di antara satu sama lain, maka jatuhlah mereka daripada pandangan Allah. Allah tak pandang lagi kita, tuan-tuan. Ini yang berlaku memang. Puak-puak ni duk kutuk puak-puak sana duk kutuk sini. Allahu akbar. Kita jelaskan ini ialah dalam kuliah, di dalam penerangan supaya kita memahamkan orang bahawa apa yang dibuat sebahagian perkara-perkara yang dicakap tadi tidak betul, ianya ada sandaran. Ianya ada sabit daripada Quran, ada sabit daripada hadis Nabi SAW. Ada riwayat baca doa lepas sembahyang, apa pula tak ada pula. Kesan daripada perdebatan ini, apa yang kita lihat ialah orang tak buat lagi amal, tuan-tuan. Lepas sembahyang, orang bangun tanpa ada segan silu, tak berdoa, tak ada zikir. Bahkan dianggap doa itu tak baik. Apa lagi nak buat apa, tuan-tuan? Amalan pun dah dianggap tak baik. Macam mana lagi kita nak hampirkan diri kita kepada Allah? Baik. Jadi tetap dalam mazhab Syafi'i juga diterangkan doa yang paling afdal tetap adalah dengan suara yang perlahan, masing-masing doa. Walaupun kalau saya lihat di apa, kalau di India sana, walaupun mereka bermazhab Hanafi, kebanyakan imamnya baca doa dengan secara perlahan, tetapi masing-masing angkat tangan secara istimai. Memang dia akan doa, masing-masing doa, tetapi semua sama-sama berdoa. Waktu doa tadi. Waktu zikir, semua berzikir. Lepas doa tadi imam akan angkat tangan, tapi dia akan baca doa dengan perlahan. Kemudian yang lain juga akan doa masing-masing. Tapi tetap secara istimai. Apa yang kita lihat sebahagiannya kesan daripada perdebatan di kalangan ulama ni, benda yang telah selesai pun dibahaskan oleh ulama, lama dah selesai. Bila diungkitkan kembali, maka akhirnya umat hari ini meninggalkan amalan berdoa lepas sembahyang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar zikir-zikir tertentu, zikir pun dah tak ada. Sebab menganggap perkara tadi adalah tidak patut. Memang kau cakap benda tu tak boleh secara istimai, kesan dia ialah orang tak buat amal. Dan kau tak anggap benda tu pun salah.
Jadi ini yang merisaukan kita. Sepatutnya sebagai orang yang kata menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah mengajak ahli jemaah untuk beristiqamah melakukan amal, menambah baik. Tetapi apa yang kita lihat adalah makin lama makin berkurangan amalan tadi. Baik, untuk menimbulkan semangat dan keinginan dalam umat, maka Nabi SAW telah menguatkan doa tersebut. Oleh itu sabit doa dengan kuat atas dasar ta'limul ummah. Baik. Seterusnya, hadis yang terakhir, memohon perlindungan daripada azab kubur. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjari ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi wa idha aqburu sittatin aw khamsatin faqala man ya'rifu ashaba hadhihi al-aqburi qala rajulun ana qala famata matu qala fi syirki faqala inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW berada di kebun milik Bani Najjar, sedang baginda Nabi SAW menunggang baghal kepunyaan baginda SAW dan kami berada bersama baginda Nabi SAW, tiba-tiba baghal itu terkejut dan hampir-hampir menjatuhkan Nabi SAW. Rupa-rupanya di situ terdapat 5 atau 6 perkuburan. Maka baginda SAW bertanya, siapa yang mengetahui siapakah penghuni kubur ini? Seorang lelaki berkata, saya. Baginda SAW bertanya, bilakah mereka mati? Lelaki itu menjawab, ketika mereka dalam kesyirikan. Maka baginda SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kubur mereka. Jikalau tidak ditakuti bahawa kamu tidak akan menanam jenazah, maka aku pasti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang aku dengari. Kemudian baginda SAW berpaling menghadap kami dan bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab api neraka. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Baginda SAW bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Baginda SAW bersabda, mintalah perlindungan daripada Allah dengan Allah daripada fitnah yang zahir dan batin. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah dari fitnah yang zahir dan batin. Baginda SAW bersabda, mintalah perlindungan dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami berlindung dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi sangat sayangi. Baik. Jadi beliau yang ceritakan satu peristiwa. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, bila berlaku satu-satu peristiwa itu mereka akan ingat. Kerana kecintaan mereka kepada baginda Nabi SAW yang mendalam, walaupun sekecil-kecil perkara itu disampaikan oleh Nabi, mereka akan ingat. Mereka akan ambil keberkatan bila mana Nabi SAW memanggil satu orang dengan panggilan sekian. Kamu ni kapal, Nabi panggil satu orang. Kamu ni sampan. Ambil nama tu, tukar nama dia tulis kapal tulis. Tukar nama sebab apa? Sebab Nabi yang panggil dia gitu. Ambil berkat nama Nabi, Nabi panggil ni. Kenapa? Tuan-tuan, sebab Nabi SAW telah perintahkan sahabat ini untuk mengangkat barang. Mengangkat barang. Dan ketika itu, beliau bagi tahu Nabi SAW telah perintahkan aku mengangkat barang dan aku mengangkat barang tadi, dan beliau berkata, demi Allah,
kalau hari itu aku angkat barang sebanyak barang yang diletak di atas muatan unta, itu pun aku dapat tanggung. Maknanya barang yang letak belakang unta ni banyak, tuan-tuan. Sebab unta ni memang dibawa untuk barang-barangan. Bukan seperti kuda. Jadi di kiri kanan, di atas orang boleh naik, yang kita panggil dia segeduk. Kiri kanan dia ada beg, yang kita panggil dia hakibah. Ini hakibah sebenar, tuan-tuan. Hakibah sebenar ialah bekas yang berada di kiri kanan unta untuk diletakkan barang. Lalu kita ambil dia dan kita panggil dia bag dalam bahasa Arab, hakibah. Asal dia itu, bekas yang kita guna. Jadi beliau bagi tahu, kalaulah aku mengangkat barang seberat yang ada belakang unta ni, aku pasti dapat mengangkat. Kerana apa? Kerana keberkatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kecil, pada kita tapi sangat besar di sisi sahabat kerana ia ada kaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah, Nabi bagi tahu kan, kamu bawa kucing. Sayyidina Abu Hurairah letak kucing dalam kum dia, dalam lengan baju dia. Maka baginda gelar Nabi Sayyidina Abu Hurairah dengan anta Abu Hurairah. Kamu ni adalah bapa kucing, bapa kucing yang kecil. Maka terus nama itu lekat, tuan-tuan. Walaupun nama beliau adalah Abdul Rahman. Walaupun nama beliau Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Jadi begitulah sahabat-sahabat, tuan-tuan. Jadi dalam kisah yang tadi Sayyidatina Aisyah ceritakan kisah beliau, dalam hadis ini ialah kisah perjalanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan juga bagaimana keadaan Nabi ketika itu. Lalu kat mana? Itu pun masih teringat, tuan-tuan. Lalu berhampiran dengan kebun milik Bani Najjar. Dan Nabi berada dalam keadaan apa? Sedang menaiki baral. Ini keadaan baginda Nabi SAW. Naik kenderaan pun yang paling low profile, tuan-tuan. Baral saja. Baral ni pula ialah perkahwinan di antara keldai dan juga kuda, kuda kan, kedai dan kuda. Jadi dapat anak, nama dia baral, tuan-tuan. Itu baral tu. Bukan keldai, tak sama. Sebab itu ada yang mengatakan baral ni dia tak ada zuriat. Dia tak ada zuriat, sebab dia adalah daripada kuda dan keldai. Jadi inilah di antara binatang tunggangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada unta yang masyhur dengan nama yang masyhur, begitu juga baral ini ada namanya. Dan kuda baginda Nabi SAW juga ada beberapa ekor kenderaan yang orang hadiahkan kepada Nabi SAW. Tapi baginda biasanya suka menaiki bagal ini kerana melambangkan sifat tawaduk baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bisawab. Kita akan sambung hadis ini, penerangan dia ada sedikit penerangan sebelum menghabiskan fasa bab yang keempat ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.